Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada Kimia Tingkatan 4, Tema 2, Asas Kimia, Bab 2, Jirim dan Struktur Atom, 2.1, Konsep Asas Jirim. Standard pembelajaran, murid boleh 2.1.1, Memberi hal jirim, 2.1.2, Menerangkan perubahan keadaan jirim, 2.1.3, Menentukan takat lebur dan takat beku naftalina melalui aktiviti. Maksud jirim. Imbas kembali maksud jirim berdasarkan perbualan dalam rajah 2.1. Okey. Apakah jisim dan isi padu pelangi? Pelangi tidak mempunyai jisim dan isi padu. Saya setuju dengan Ahmad, pelangi bukan jirim. Jadi jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ada dua syarat. Okey. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskret. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Apakah contoh jirim lain yang boleh ditemui dalam kehidupan harian? Okey, perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim adalah disebabkan oleh pemanasan atau penyejukan. Okey, aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik menyerap tenaga haba dan berubah daripada keadaan pepejal kepada cecair. Okey, pada waktu malam, cermin tingkap membebaskan haba ke persekitaran menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Wap air di udara bersentuhan dengan permukaan sejuk ini lalu kehilangan tenaga dan seterusnya membentuk titisan air pada permukaan cermin tingkap. Perubahan keadaan jirim. Rajah 2.2 menunjukkan saling perubahan antara keadaan jirim melalui proses penyerapan atau pembebasan haba. Apabila tenaga haba diserap atau dibebaskan, perubahan berlaku terhadap tenaga kinetik. Susunan zarah dan daya tarikan antara zarah menyebabkan sesuatu jirim berubah keadaannya. Okey, di sini kita lihat contoh. Okey, pepejal berubah menjadi cecair melalui proses peleburan. Okey, daripada cecair boleh berubah menjadi gas melalui dua proses, sama ada pendidihan atau penyejatan. Okey, daripada pepejal terus menjadi gas, proses dia adalah pemejal wapan. Okey, jadi yang anak panah yang bertanda merah ni dia menunjukkan tenaga haba diserap. Okey, daripada gas menjadi cecair melalui kondensasi. Okey, daripada cecair kepada pepejal melalui pembekuan. Okey, daripada gas terus kepada pepejal melalui proses pengendapan. Okey, jadi yang warna biru ni adalah menunjukkan tenaga haba yang dibebaskan. Okey, untuk pepejal, zarah disusun secara padat dan teratur. Tenaga kinetik zarah adalah rendah. Okey, daya tarikan antara zarah adalah kuat. Okey, pepejal ni kita boleh ambil kira. Contohnya, analogi kita boleh ambil kedudukan pelajar semasa menyanyikan lagu Negaraku. Okey, kedudukan pelajar masa tu adalah rapat-rapat dalam barisan masing-masing. Okey, tetapi tidak boleh bergerak. Okey, yang boleh bergerak cuma hujung jari kaki. Okey, kita tak boleh buat pergerakan yang maksimum. Okey, untuk cecair, zarah disusun secara padat tetapi tidak teratur. Okey, tenaga kinetik zarah lebih tinggi daripada keadaan pepejal. Daya tarikan antara zarah adalah kuat tetapi kurang daripada pepejal. Okey, so ini adalah cecair. Okey, untuk gas, zarah berjauhan antara satu sama lain. Tenaga kinetik zarah adalah sangat tinggi. Daya tarikan antara zarah adalah lemah. Okey, berikutnya. Jirim boleh wujud dalam bentuk unsur atau sebatian. Unsur terdiri daripada zarah atom atau molekul, manakala sebatian terdiri daripada molekul atau ion. Rajah 2.3 menunjukkan pengelasan jirim. Jadi kita boleh nampak dekat sini jirim terbahagi kepada unsur dan sebatian. Okey, kalau unsur terdiri daripada atom dan juga molekul. Okey, atom semua unsur yang ada dekat dalam jadual berkala lah. Okey, contoh dekat sini adalah karbon.
Okey, kalau oksigen maksudnya O sahaja. Okey, unsur oksigen dekat dalam jadual berkala unsur. Okey, ini adalah molekul. Okey, contoh dekat sini adalah gas oksigen. Kita boleh nampak formula kimia dia dekat sini adalah O2. Okey, kemudian kita ada sebatian terdiri daripada dua molekul dan juga ion. Okey, molekul dekat sini adalah H2O. Okey, manakala ion dekat sini adalah natrium klorida, NaCl. Okey, takat lebur dan takat beku. Bagaimanakah ahli sains menentukan takat lebur dan takat beku sesuatu bahan? Jalankan aktiviti 2.2 untuk menentukan takat lebur dan takat beku naftalina C10H8. Okey, tip celik dekat sini, takat lebur ialah suhu malar. Okey, suhu malar ni maksudnya suhu yang samalah. Apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair pada tekanan tertentu. Takat beku ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan cecair menjadi pepejal pada tekanan tertentu. Okey, jadi kita lihat aktiviti 2.2, tujuan menentukan takat lebur dan takat beku naftalina. Okey, bahan adalah naftalina dan air. Okey, kalau pelajar lupa, naftalina ni sebenarnya adalah ubat gegat ya, ubat gegat. Okey, radas, tabung didih, bika 250 cm padu, termometer, tungku kaki 3, kaki ritot dan pengapit, penunuh Bunsen, jam randik, kelalang kon, kas sedawai dan spatula. Okey, prosedur senang saja. Nombor 1, penuhkan 1/3 tabung didih dengan naftalina. Jadi kita lihat dekat sini. Okey, lebih kurang 1/3 lah. Okey, letakkan termometer ke dalam tabung didih itu. Okey, yang ketiga, isikan air ke dalam sebuah bika hingga separuh penuh. Okey, harus diingatkan bahawa bila kita tenggelamkan tabung didih ni, pastikan isi padu naftalina adalah di bawah paras air di dalam bika. Okey, nombor 4, masukkan tabung didih ke dalam bika dan apitkan tabung didih seperti dalam rajah 2.4. Okey, pastikan aras naftalina dalam tabung didih berada di bawah paras air di dalam bika. Okey, ini adalah untuk pemanasan naftalina. Okey. Okey, 8, kacaukan naftalina secara berterusan. 9, catatkan suhu dan keadaan jirim naftalina pada selang masa 30 saat sehingga suhu menurun ke 60 darjah Celsius. 10, rekod pemerhatian anda. Okey, rajah 2.6 menunjukkan lengkung pemanasan naftalina. Okey, jadi kita boleh nampak dekat sini apabila suhu meningkat, okey, maka graf ni pun naik ke atas. Okey, daripada A ke B, suhu meningkat. Okey, wujud dalam keadaan pepejal. Apabila dipanaskan, zarah menyerap tenaga haba, lalu bergetar lebih cepat kerana tenaga kinetik semakin bertambah. Okey, daripada B ke C, peleburan berlaku. Okey, tiada peningkatan suhu dari B ke C kerana tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cair. Okey, dekat B hingga C ni lah takat lebur yang kita cari. Okey, daripada C ke D, suhu meningkat, wujud dalam keadaan cair. Apabila dipanaskan, zarah menyerap haba dan bergerak dengan lebih cepat. Okey, rajah 2.7 adalah lengkung penyejukan naftalina. Okey, daripada E ke F, kita boleh nampak suhu menurun. Okey, dekat sini dia wujud dalam keadaan cair. Apabila disejukkan, zarah membebaskan haba lalu bergerak dengan lebih perlahan kerana kehilangan tenaga kinetik. Okey, daripada F ke G, okey, di sini pembekuan berlaku. Okey, tiada penurunan suhu dari F ke G kerana tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Jadi dekat sinilah takat beku. Okey, yang kita nak. Okey, apabila suhu menurun lagi, okey, dia dah pun wujud dalam keadaan pepejal. Okey, apabila disejukkan,
Zahrah membebaskan haba lalu bergetar dengan lebih perlahan. Okey, sekian. Terima kasih.